السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت لا تجعل الهزن إن شئت سهلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماد إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi berikan kepada kita ini kesihatan tubuh badan, masih lagi berikan kepada kita kekuatan, dan masih lagi berikan kepada kita ini keizinan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ni berada di bulan Syaban. Dan tak berapa lama lagi, lebih kurang dalam 2 minggu lagi ataupun kurang, kita akan sampai ke 1 bulan yang sangat dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila mana tibanya bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in masing-masing akan berada dalam keadaan gembira yang amat sangat. Bulan apa? Yakni bulan Ramadan. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in gembira sangat-sangat dengan tibanya bulan Ramadan? Adakah sebab Rasulullah dengan sahabat-sahabat nak puasa? Adakah sebab bulan Ramadan ni adalah bulan untuk berpuasa? Kalau dikatakan sebab puasa, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ni, perkara puasa tu adalah perkara biasa bagi mereka. Rasulullah dan sahabat-sahabat sentiasa berpuasa Isnin dan Khamis. Rasulullah sentiasa berpuasa pada hari-hari putih, pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Islam. Dan juga bila mana tibanya hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu yang ada kelebihan di dalam bulan Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akan berpuasa. Dan juga di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ada di kalangan mereka yang berpuasa seperti mana puasanya Nabi Zulkifli, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, selang setiap hari. Begitulah sampai ke sudah. Jadi sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ni terlalu gembira bila mana tibanya Ramadan? Sebabnya tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terlalu besar, ganjaran yang sangat-sangat hebat, ganjaran yang tak ada pada bulan lain yang Allah taala berikan, durian rutuh, promosi hebat, benda apa lagi hak tak ada dalam bulan Ramadan, semua ada sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gandaan pahala yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Dan juga di dalam bulan Ramadan adanya 1 malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Sepanjang bulan tu 1000 bulan beribadah tu sepanjang hari, sepanjang malam beribadah semua. Bukan 1000 bulan macam kita kejap semayang, kejap zikir, kejap makan, kejap tidur, tak. 1000 bulan ni adalah 1000 bulan yang dipenuhi dengan ibadah. 1 malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang mendapat malam tersebut, maka beruntunglah mereka. Dan cara nak dapatkan ni tuan-tuan bukan satu rahsia lagi dah. Walaupun kita tengok macam-macam sifir yang diberikan, macam-macam sifir yang dikemukakan untuk mendapat malam Al-Qadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, carilah 10 akhir Ramadan, carilah pada 10 pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan.
Tapi cara yang paling mudah untuk tuan-tuan dapat malam Al-Qadar ni tuan-tuan, tak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah nak dapat malam Al-Qadar ni, satu cara paling mudah, pasti dapat insya-Allah. InsyaAllah dapat. Dengan mana cara? Dengan cara kita beribadah tiap-tiap malam pada malam Ramadan. Tiap-tiap hari Ramadan tu, malam tu kita beribadah sama. Jangan sekali-kali kita tinggalkan tarawih. Jangan sekali kita tinggal tadarus. Jangan kita tinggalkan zikir. Jangan kita tinggalkan benda-benda yang boleh menambahkan pahala kita. Maka pastilah kita akan mendapat malam Al-Qadar insya-Allah. Orang yang dah dapat malam Al-Qadar ni tuan-tuan adalah orang yang dia bajet-bajet sendiri. Kok malam ni kok malam ni kok. Tak apalah malam semalam dah malam Al-Qadar, malam ni kita boleh pergi shopping. Contoh itu tuan-tuan. Tak. Sekali ikut pagi adi ni geduk dah. Malam dah malam Al-Qadar dah kita tu. Malam ni kita pergi uptown ke, pergi beli barang dapur ke, kita pergi beli baju raya ke, contoh tu tuan. Jadi biasanya kalau organing lah dah dapat. Dah. Dan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita untuk kita mencari malam-malam pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan, maksudnya untuk kita lebih-lebihkan, bukan untuk kita pilih malam tertentu saja untuk kita buat ibadat, malam lain tak buat ibadat, bukan hak tu. Dah, kita usaha tiap-tiap malam, tapi malam-malam ganjil ni adalah malam yang kita usahakan untuk kita dapat lebih lagi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita tuan-tuan, untuk kita dang dengan Ramadan pada kali ini. Dak, walaupun dak berapa hari saja lagi, tapi kita tak tahu umur kita sampai bila. Kita tak tahu umur kita ni adakah dang kedok dengan Ramadan kali ni. Tak, kalau di keliling kita ni, kalau tuan-tuan sendiri pun mungkin perasan, bila mana tiba je bulan Syaban, ramai di kalangan orang keliling kelalang kita ni dijemput balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-beradik kita, anak-beranak kita, kawan-kawan kita. Tak, jiran tetangga kita ada je, boleh katakan hari-hari tu ada je yang meninggal. Kalau sebelum ni bulan-bulan lain tak berapa nak ramai mana, tapi bila mana tibanya bulan Syaban ni tuan-tuan, dia menjadi macam ramai. Sekejap-sekejap sembahyang jenazah, kejap-kejap sembahyang jenazah. Dah, jadi itulah tuan-tuan, kita kena banyak-banyak berdoa pada Allah SWT dalam 10-12 hari lagi ni untuk kita bertemu dengan Ramadan. Dan moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dan biar kita dang untuk kita masuk ke bulan Ramadan pada tahun ni, dan kita berazam untuk jadikan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada sebelum-belum ni insya-Allah. Kelompongan-kelompongan yang ada mungkin ada lah, mungkin ada yang kita buat, kita cuba fikir balik kat mana kelompongan tu, kita cuba buat yang lebih baik pada tahun ni insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita nak ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan rahmat Allah taala sebagai bekalan kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum pada ni, kalau ingat lagi lah, tak, saya bercerita mengenai kisah perjalanan manusia di padang mahsyar, mencari bantuan, mencari syafaat daripada para nabi dan rasul untuk membantu mempercepatkan perhisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia dibangkitkan oleh Allah taala, semua sekali dibangkitkan oleh Allah taala di padang mahsyar, maka ketika itu manusia dah ada dalam keadaan masing-masing, hak molek-molek lah, hak teruk-teruk lah. Maka masing-masing mencari para nabi dan rasul untuk minta bantuan. Dan kita dah selesai ceritanya sampai kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita dah cerita dah perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan, bila mana manusia mencari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh nak tolong kamu, aku tak boleh bantu kamu pada hari ni. Cuba kamu pergi cari Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa Nabi Musa AS tak boleh tolong? Sebabnya Nabi Musa AS telah melakukan satu perkara secara tidak sengaja, dia dah bunuh orang. Dengan satu tumbukan dia saja, dengan satu tamparan tangan dia, dengan kekuatan yang dia ada, Nabi Musa AS ni menyebabkan orang tu mati. Jadi dia malu pada Allah SWT. Dia kata, aku tak boleh nak tolong kamu, aku malu pada Allah SWT. Kamu pergi carilah Nabi Isa AS. Sebab apa? Sebab dia itu ruhullah, mungkin dia boleh tolong kamu. Lalu manusia pada ketika itu tuan-tuan, bila mana disebut manusia ketika ni, maknanya kita sekali lah tu. Bila disebut manusia di padang mahsyar, maka kita kena ingat bahawa kita lah orang tu.
Kita turut bersama-sama dalam manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kitalah juga yang dibangkitkan oleh Allah taala, kita ketika itu berada dalam keadaan kesusahan padang mahsyar. Bila kita dengar sini sekarang ni, mungkin kita terbayang seolah-olah kita melihat. Mungkin kita mikir, okey, aku duduk sini, aku duduk tengok orang lain je duduk belagi situ, belagi sini cari Nabi. Tak, tuan-tuan, kita ada dalam kalangan mereka. Sebab apa? Sebab masa tu tak ada dah manusia lain. Tak ada dah benda lain yang boleh buat, melainkan mengharapkan perhisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah benda lain yang kita buat melainkan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, nak dipercepatkan sama ada masuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazabillah. Jadi manusia pada ketika itu, tuan-tuan, pergilah bila mana Nabi Musa AS kata, cari orang lain, aku tak boleh nak tolong kamu pada hari ini. Lalu Nabi Musa AS cadangkan pergi cari Nabi Isa AS. Lalu semua manusia pada ketika itu mencari Nabi Isa AS. Bila sapa kepada Nabi Isa AS, terus manusia berkata, ya Isa, anta Rasulullah wa anta Ruhullah. Wahai Isa, kamu adalah Nabi Allah, kamu adalah Rasulullah, pesuruh Allah, kamu adalah ruh Allah yang Allah Ta'ala tiupkan kepada di dalam perut ibumu. Wahai Isa, tolonglah kami, bantulah kami. Lalu apa kata Nabi Isa AS? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh nak tolong kamu pada hari ini. Aku tak mampu nak bantu kamu pada hari ini. Sebab apa? Sebab aku malu sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan Nabi Isa AS malu pada Allah Ta'ala, tuan-tuan? Sedangkan Nabi Isa AS ni umur dia tak panjang pun. Umur dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana umur 30 tahun. Dan dia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 33 tahun. 3 tahun je berdakwah. Diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada umur 33 tahun. Maknanya 33 tahun saja menerima wahyu, kemudian terus diselamatkan dan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau gitu, apa perkara yang menyebabkan malunya Nabi Isa AS kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Nabi Isa ni malu tak boleh nak tolong kita pada mahsyar pada ketika itu? Kalau kita ingat balik, tuan-tuan, kisah Nabi Musa, Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, semua ni adalah nabi yang mereka ni malu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana perlakuan yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang buat keadaan tersebut yang menyebabkan mereka malu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pun Nabi Isa AS. Sebab apa dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya manusia, orang lain yang buat perbuatan tersebut menyebabkan dia malu kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu menjadikan Nabi Isa AS sebagai sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Nabi Isa AS sembahan. Mereka jadikan Nabi Isa AS ni Tuhan. Sebab itulah dalam Kristian dia ada Trinity. Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Trinity ni, tuan-tuan, menyebabkan Nabi Isa AS disembah, menyebabkan Nabi Isa AS malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bukan itu yang ditunjukkan oleh Nabi Isa AS. Dan sebab apa sampai tahap tu seorang manusia biasa ni, yang mana mereka melihat depan mata mereka batang tubuh ni sama dengan manusia biasa, tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan, diangkat menjadi sembahan kepada manusia yang lain. Sebelum kita bercerita mengenai kisah Nabi Musa AS, kita cerita dulu apa yang berlaku kepada mak Nabi Isa AS. Kisah ni bermula daripada mak dia lagi. Pada zaman mak dia lagi, orang dah tengok pada mak dia ni sendiri, menyebabkan perkara tersebut berlarutan sehinggalah Nabi Isa AS. Sebab itulah dalam Kristian dia ada Mother Mary. Dia ada Mother Mary, seorang wanita yang mana bertutup rapat, kepala tutup rapat, baju tutup rapat. Sebab apa? Sebab mengikut pemakaian Mother Mary. Siapa Mother Mary ni, tuan-tuan? Mother Mary ni siapa? Dialah Siti Maryam. Dan Siti Maryam ni, tuan-tuan, hebatnya Siti Maryam ni, tuan-tuan, sehingga kan ada di dalam Al-Quran satu surah khas yang bercerita mengenai Nabi Isa AS dan juga mak dia Siti Maryam. Bukan itu saja, bahkan kisah keluarga Maryam ni, tuan-tuan, ada diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Surah ketiga dalam Al-Quran, pertama surah Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, kalau surah yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah.
Tapi surah ketiga ni tuan-tuan, walaupun dia ada kat depan tu alif lam, dia tak baca al. Kesalahan ramai orang bila mana tiba surah tersebut, orang tanya, ni surah tengah baca Quran surah mana? Surah Al-Imran. Kebanyakan orang kan, kalau tak perasan, kebanyakan dia baca Al-Imran, dia tak baca Ali Imran. Kalau tuan-tuan perasan lah, bila mana buka Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, dia alif lam, alif lam, tapi bawah lam tu ada bagi bawah. Maksud dia apa? Al tu bukanlah alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah, tapi alif lam tu bermaksud ahli, ahli keluarga maksud dia. Ali Imran, maksud kisah tu, surah yang ketiga ini adalah kisah mengenai keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Imran ni takki Nabi Isa. Imran ni takki Nabi Isa, ayah kepada Siti Maryam. Nak menunjukkan kehebatan keluarga ni tuan-tuan, bukan sebarang-sebarang orang, bukan sebarang-sebarang keluarga. Kisah mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kisah keluarga ni dua surah. Satu surah Ali Imran, yang kedua kisah Siti Maryam dalam surah Maryam. Ni dua kisah, dua surah yang menceritakan mengenai keluarga ni saja tuan-tuan. Ni hebatnya Allah Ta'ala letak martabat Nabi Isa AS dan juga mak dia Maryam, sehingga kan ada surah khas untuk dua-dua mengenai keluarga dia dan juga Siti Maryam. Baik, jadi bermula kisahnya bila mana mak Siti Maryam ni tuan-tuan, bila mak dia ni mengandung, si ibu ni dan ayah dia yang bernama Imran ni, mereka ni adalah ahli keluarga rapat dengan Nabi Zakaria. Maknanya Nabi Isa AS ni anak sepupu kepada Nabi Yahya. Dia sepupu kepada Nabi Yahya, betul. Nabi Isa AS ni adalah anak sepupu kepada Nabi Yahya. Yahya ni sepupu kepada Maryam. Nabi Zakaria dengan sama ada ayah ataupun mak Nabi Siti Maryam ni tuan-tuan adalah adik-beradik dengan Nabi Zakaria. Jadi ni keluarga Nabi, keluarga Rasul, keluarga yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana gitu tuan-tuan, Nabi Zakaria ni dia ada buat masjid lah. Kalau kita kata zaman kita ni masjid lah, dia rumah ibadah. Jadi mak kepada Siti Maryam, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhabar kepada Allah Taala, ya Allah, bayi yang ada dalam perut aku ni, aku nak serahkan untuk dia duduk di rumahmu, untuk dia berkhidmat di rumahmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan maksudnya, ingatlah ketika mana isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku ini sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mak kepada Siti Maryam ni tuan-tuan, dia nazar pada Allah Ta'ala. Dan dia ni juga mengharapkan anak yang ada dalam kandungan dia ni anak lelaki. Dia nak anak lelaki tu tuan. Dan dia nak anak lelaki sebab apa? Dia nak serahkan kepada Nabi Zakaria untuk diletakkan dalam rumah ibadah, untuk jadi orang yang beribadah di dalam rumah tersebut, ahli ibadah, dan jadi lebih kurang macam tok siap. Jom bersih, jaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah dalam tu, buat macam-macam perkara kebaikan dalam tu. Sebab apa? Sebab bangsa Yahudi pada ketika itu, Bani Israel pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat teruk. Jadi dia tak ambuhlah anak dia ni terlibat dalam perkara-perkara gejala sosial. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Zaman dulu ada dah masalah sosial ni. Jadi mak kepada Maryam ni tak ambuh anak dia, baik anak lelaki baik anak puan, terlibat dengan masalah gejala sosial pada ketika itu. Jadi dia nak serah pada rumah Allah Ta'ala untuk anak ni menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana mengandung ni tuan-tuan, dengan harapan anak yang dikandungkan itu adalah anak lelaki, maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta dengan Allah Ta'ala, dia khabar kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak serahkan anak aku ni padamu ya Allah, untuk dia berkhidmat kepadamu, dengan harapan anak lelaki. Dah zaman tu tuan-tuan, bukan macam zaman learning. 2D, 3D, 4D, 5D ada belaka, tahu belaka.
Tak, zaman dulu-dulu lah, zaman saya tak dah tuan-tuan. Tak, masa tuan-tuan lah, berumur petua-petua ni. Tak, masa nak orang rumah mengandung dulu-dulu lah. Tak, kalau beli baju beli belaka biru, pink, hijau. Tak, sebab tak tahu anak lelaki ke anak puang. Kan beli baju pink tu biar lelaki. Kan beli baju biru saja tu biar anak puang. Tapi boleh tahan kira lagi lah tuan-tuan. Ni beli baju habis beli gaung. Beli baju warna pink, gaung, baju kurung, tengok-tengok tu biar lelaki. Saja tuan-tuan. Tapi tu zaman tu lah. Zaman ni tak dah. Zaman ni tak jadi surprise dah tuan-tuan. Kalau zaman dulu sungguh surprise. Mana anak lelaki puang nak tahu. Tak learning ngandung 3 bulan tahu dah lelaki puang. Dah scan belaka 3D 4D 5D tahu belaka dah. Muka kau ni tahu belaka dah. Boleh print siap-siap. Buat frame gambar anak baby dalam perut tuan-tuan. Zaman learning lah. Jadi learning tak ada masalah lah. Tukar baju ke benda tak ada masalah. Tapi zaman Mak Siti Maryam ni tuan-tuan, zaman tu tak ada lagi lah. Dan kalau zaman kita pun tak ada, apatah lagi zaman dulu. Jadi tak tahu anak tu anak lelaki ke anak puang. Tapi yang penting bila dia tahu dia gandung, dia nazar dulu kepada Allah SWT, ya Allah nak serahkan anak ni padamu ya Allah. Maka dia pun mengandunglah sapalah masa beranak. Bila sampai masa beranak ni, bila masa beranak ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka sapalah masa beranak. Lalu dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan yang aku harapkan adalah anak lelaki, dan Allah Ta'ala memang mengetahui akan apa yang dilahirkan itu, dan memanglah tidak sama anak lelaki dan anak puang, dan sesungguhnya bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindunginya dia dengan peliharaanmu, demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang kena rejam, yang dikutuk dan disingkirkan. Jadi bila beranak ni tuan-tuan, beranak mak ni, si mak ni mengharapkan anak lelaki lah, sebab nak jaga rumah Allah Ta'ala, buat kerja berat dan sebagainya. Tiba-tiba bila beranak tanya, mak bidang lelaki puang. Mak bidang lelaki puang. Mak bidang jawab benda, pink, puang, bukan lelaki. Maka rasalah juga si mak ni sebab mengharapkan anak lelaki, sebab matlamat dia besar. Dia nak anak tu menjaga rumah Allah Ta'ala, nak jaga keselamatan rumah Allah Ta'ala, nak dia ni menjaga kebersihan dan sebagainya, berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila mana tu beg anak puang, taklah dia rasa kecewa. Cuma dia kata tak samalah ya Allah, anak lelaki dan anak puang. Bila anak puang ni dikuranglah sikit kederat dia dan sebagainya. Tapi orang lelaki kuat badan, orang puang kuat semangat tuan-tuan. Sebab itulah Maryam ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mak kepada Nabi Isa AS, dan juga orang puang ni dijadikan sebagai tempat untuk melahirkan anak. Kalau orang lelaki ngandung tuan-tuan tak tahulah guna balah. Orang lelaki ngandung juga cuma tak beranak. Ngandung amat lama dah ngandung tak beranak. Gitu. Tapi Allah Taala pilih sebab apa? Allah Taala pilih orang puang ni walaupun badan dia lemah, walaupun tenaga badan dia tak kuat macam lelaki, tapi dia ada semangat dan keinginan yang sangat kuat. Dan sebab itulah orang puang je yang boleh mengandungi rahim. Sebab itulah orang puang saja yang boleh mengandung. Sebab itulah orang puang saja yang mempunyai kekuatan untuk beranak. Sebab ni bukan main-main, bukan saja-saja tuan-tuan. Bukan main-main. Orang putih buat kajian dah. Dia ada satu alat. Alat tu diletakkan di perut askar komando lelaki. Dan alat tu adalah alat yang mana bila mana pakai perut tu dia akan merasai kekuatan ketika mana perut mengerah. Kalau orang puang ngandung tahu lah, orang lelaki tahu tengok. Perut mengerah dipanggil benda contraction. Bila diletakkan di contraction tu, batal alat tu diletakkan pada perut askar komando Amerika tuan-tuan. Askar komando. Bukan budak kampung, askar komando. Letak perut, ikat perut tuan-tuan, dipasang alat tu, rebah orang lelaki. Askar lelaki rebah tuan-tuan. Sebab tak tahan sakit contraction. Orang puang apa beranak, belah-belah tak buh, lapang anak. Gitu tuan-tuan. Tu nak khabar hebatnya wanita. Allah Ta'ala beri orang lelaki kekuatan pada satu sudut dan orang puang pada satu sudut yang lain. Maka dia khabarlah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku dah berat lahirkan seorang anak, tapi anakku ni puang. Jadi aku namakan dia Maryam. Aku berikan nama dia Maryam
dan juga aku serahkan juga padamu ya Allah. Hak asalnya dia nazar anak lelaki, tapi hak ni dia serah juga, walaupun anak dia anak puang, dia tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia doa juga kepada Allah taala, ya Allah, aku letakkan di bawah peliharaanmu, dan semoga Maryam dan anak keturunan dia, cucu cicit dia, semuanya di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah masa membesar hari demi hari Siti Maryam ni, membesarlah seperti mana anak biasa. Maka sampailah umur dia 3 tahun, tuan-tuan, diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ambil Siti Maryam dan diletakkan di satu tempat di dalam rumah ibadah tu, dibuatkan satu bilik khas untuk Siti Maryam, dan bilik tu adalah bilik yang berkunci. Tak ada orang boleh masuk bilik tu kecuali Nabi Zakaria. Masuk pun untuk atau pakaian, masuk pun untuk atau makanan gitu je. Untuk tengok keadaan macam mana sihat, sakit ke sihat ke Siti Maryam, sehinggalah semakin hari semakin besar Siti Maryam, dan sehingga akhirnya Siti Maryam ni boleh beribadah dengan sebaik-baiknya di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Siti Maryam pun semakin hari semakin besar, semakin hari semakin menjadi kanak-kanak, menjadi remaja dan sebagainya, sehinggalah berlakunya satu peristiwa ajaib yang berlaku kepada Siti Maryam. Bila mana Siti Maryam ni, tuan-tuan, dia duduk dalam tempat tu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah sungguh-sungguh, bukan beribadah main-main. Tak, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, beribadah macam-macam ibadah yang dibuat mengikut syariat pada ketika itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Siti Maryam ini satu kelebihan. Apa dia, tuan-tuan, kelebihan tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله. Maksudnya, maka ia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkan dengan didikan yang baik, serta diserahkan untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk bertemu dengan Maryam, dia dapati rezeki buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini? Maryam menjawab, ianya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Taala memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, tidak kira siapa-siapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi Zakaria ni macam saya kata tadi, dia letakkan Maryam dalam satu bilik, dalam mihrab, dalam rumah Allah Taala tu, diletakkan Siti Maryam ni dalam satu bilik di satu sudut, dan pintu tu berkunci, tak ada orang boleh masuk. Tak ada orang pernah jumpa Siti Maryam selain daripada keluarga dia dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Orang lain nak masuk kena minta izin dengan Siti Maryam, dengan Nabi Zakaria. Dia seorang je ada kunci, orang lain tak ada kunci. Maka Nabi Zakaria alaihissalam ni jaga Siti Maryam ni sebaik-baiknya, seperti yang mana yang diamanahkan oleh mak ayah dia kepada Nabi Zakaria. Dan setiap kali Nabi Zakaria pergi menziarahi Siti Maryam, tuan-tuan, setiap kali itulah kejut. Setiap kali itulah kejut. Sebab apa? Sebabnya setiap kali dia masuk ke tempat Siti Maryam, dia dapati ada buah-buahan yang ajaib berada di sisi Siti Maryam. Siti Maryam beribadah, tiba-tiba ada buah sebelah kiri sebelah kanan ni, ada buah-buahan. Dan buah-buahan tu buah-buahan luar musim, dan buah-buahan hak tak ada situ, tuan-tuan. Nah, ibarat kata ginilah, tengah-tengah ibadat tu Nabi Zakaria masuk, tengok-tengok ada durian. Contoh nak kabur. Ni agak-agak cari durian mana, tuan-tuan, tak ada. Tapi nak kabarnya ada buah-buahan di luar musim yang ada di tepi Siti Maryam pada ketika itu. Maka Nabi Zakaria ni tanyalah, wahai Maryam, mari mana buah-buahan ni? Mu ambil mana buah-buahan ni? Dah lah buah belek, tak ada kat tempat lain, di luar musim. Dah, contoh cari buah strawberry kat negara Arab, ada tak tuan-tuan? Tak ada. Strawberry ni tempat sejuk, tanah Arab ni tempat panas. Dah, Nabi Zakaria pelik, lalu ditanya kepada Maryam, wahai Maryam, mari mana buah-buahan ni pelik sangat ni kamu ni? Orang lain tak ada jual kedai pasar raya, tak ada belaka, dah mari mana? Lalu jawab Siti Maryam,
ianya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala yang memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Tak kata apa Nabi Zakaria tu tuan. Tak. Sebab itulah ni kelebihan yang Allah taala berikan kepada Siti Maryam. Kalau nabi diberikan kelebihan mukjizat. Kalau orang-orang biasa diberikan kelebihan, wali-wali dinamakan sebagai karamah. Kalau orang jahat yang dapat kelebihan tuan-tuan, nama dia istidraj. Buat jahat tapi kau kaya. Buat jahat tapi kau sayang. Ni istidraj. Istidraj ni apa? Kelebihan yang Allah Taala berikan kepada dia itu menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau buat kau jauh, kau buat kau jauh, kau buat boleh banyak kau jauh dengan Allah Taala. Kalau kita nampak dia buat jahat boleh pitih banyak kok. Dia buat jahat boleh gitu gini kok, kaya kok, relax je hidup, tenang je, molek-molek ada semayang tak. Tapi benda tu adalah istidraj daripada Allah Taala, penghinaan daripada Allah SWT. Allah Taala nak jauhkan dia daripada Allah Taala, maka sampai masa dia akan dapatlah. Seperti mana siapa? Firaun. Kalau Firaun tu tuan tengok, banyak mana Firaun ni daripada kecil sampai ke mati tu baru sakit. Tak pernah sakit. Kau kufur dia kepada Allah Taala, orang sembah dia sebagai Tuhan, dia kau lama, kau kaya, kau banyak harta dia tu tuan. Kau ramai pengikut dia. Maka ni adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Qarun, sepupu Nabi Musa AS, orang smart, handsome, bijak. Buat mah pakai buat sendiri je. Mah ni tuan-tuan, dia buat sendiri daripada mah, dia pandai. Sains, fizik, kimia ke benda, dicampur-campur jadi mah. Qarun. Bijak cakap, pandai cakap, muka smart, cukup lekat komplit. Tapi dia ni mendapat istidraj daripada Allah Taala, kau kaya, kau jauh daripada Allah Taala. Bahkan dia ni tak mau bayar zakat. Bahkan dia ni menghina Nabi Musa AS, menghina sahabat-sahabat Nabi Isa dan kufur kepada Allah Taala. Maka Allah Taala tarik balik, seduk belaka harta benda dia, rumah dia, istana dia, binatang-binatang dia, semua kerajaan dia tu runtuh belaka, masuk dalam bumi. Kaya Firaun ni tuan-tuan, dia mati Mesir. Kita gali bumi, jumpa pitih dalam tu, panggil hatim dia. Hatim dia kita panggil tu tuan. Hatim Pak Said. Hatim Mak Sadeh. Dak tuan, jumpa pitih dalam tanah, kita panggil dia harta karung. Nak kabur kaya, mati Mesir, harta pasal ni, Malaysia ni pun panggil harta karung juga. Kaya, korong ni tuan. Tapi sebab dia ni kufur kepada Allah Taala, hina Nabi Isa AS, tak bayar zakat, tak bayar mengikut ajaran Nabi Musa AS, maka dia ni ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali dengan kekayaan dia. Kaya tak kaya ni bukan Firaun tuan, ni Qarun. Firaun kaya lagi. Qarun ni kaya dia. Kuci dia dibawa oleh 7 orang lelaki yang gagah perkasa. Kuci. Kita kuci kereta kita besar ni. Tak. Kita ada peti besi. Kuci tu besar ni. Ni Qarun ni, peti besi dia tu, gedung dia tu, pintu nak buka 7 orang lelaki katang akad. Baru kuci tu tuan. Dan nak kabur kayanya Qarun. Tapi sebab itulah bila mana dia ni kau jauh, maka dia ni istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Balik mula kepada Siti Maryam. Maka Nabi Zakaria AS pun peliklah. Maka dia tahulah bahawa anak saudara dia ni tuan-tuan adalah orang yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara wanita-wanita yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sapalah satu masa Allah Taala nak beri hadiah kepada Siti Maryam. Allah Ta'ala utuskan seorang malaikat, satu malaikat Jibril pergi jumpa dengan Siti Maryam. Jumpa Siti Maryam, masuk ke tempat mihrab dia ni, nak bagi hadiah kepada Siti Maryam tuan-tuan. Maka bila mana Siti Maryam tu duduk dalam rumah dia, dalam tempat dia tu, tiba-tiba muncul seorang lelaki ada depan dia. Apa perasaan Siti Maryam agak-agak tuan-tuan? Apa perasaan seorang wanita suci yang terjaga selama ni, yang pintu rumah dia, bilik dia tu kunci rapat, tak ada orang boleh masuk, tiba-tiba muncul seorang lelaki depan dia. Maka ketika ini Siti Maryam berada dalam keadaan yang sangat takut. Dah mari mana pula muncul orang lelaki seorang ni? Dah pintu kunci, tak boleh keluar, tak boleh masuk, tiba-tiba ada orang lelaki seorang ni. Maka ketika itu Siti Maryam berada dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Allah Ta'ala utuskan
malaikat Jibril untuk bertemu dengan Siti Maryam. Lalu dikabarlah kepada Siti Maryam, wahai Maryam, janganlah kamu takut, aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku sini mari jumpamu sebab nak sampaikan satu berita gembira. Apa dia berita gembira tersebut? Yakni Allah Taala akan memberikan kamu seorang anak. Daripada kalimatullah, ruhullah, kamu ini akan mengandungkan seorang anak lelaki, dan anak lelaki kamu itu akan dinamakan sebagai Al-Masih, Isa Al-Masih. Maka bila dengar perkataan tersebut, tuan-tuan, Nabi Siti Maryam ni, tuan-tuan, dah lah takut dah. Tengok ada orang lelaki dalam bilik dia. Kejut pula, macam mana pula aku nak mengandung. Tak pernah jumpa orang, tak pernah disentuh oleh orang lelaki mana-mana, tiba-tiba mengandung, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sekejap dah. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا وصلة الخير وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف. Lalu apa kata Siti Maryam, tuan-tuan? Bila mana Jibril AS ni jumpa dia, kabar mu ni akan mengandung. Allah Ta'ala tiupkan roh dalam tubuh kamu, dan kamu akan mengandungkan seorang anak lelaki yang bernama Isa AS. Maka Siti Maryam ni takut sangat-sangat. Lalu dia ngadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, macam manalah aku nak mengandung, ya Allah. Qala rabbi anna yakunu li walad. Ya Allah, macam mana aku nak ada anak? Walam yamsasni bashar, dan tak aku, sedangkan aku ni tak ada orang pun pernah sentuh, ya Allah. Tak pernah sentuh orang lelaki pun. Aku pernah jumpa keluarga aku, Nabi Zakaria je. Tak ada orang lain sentuh aku, tak ada orang lain pernah jumpa dengan aku ni, ya Allah, macam mana aku nak mengandung? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Lalu Allah Ta'ala berkata, demikianlah keadaannya bila mana Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu, maka Allah Ta'ala kata je kun fayakun. Maka Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Maka mengandunglah Siti Maryam. Mengandunglah Siti Maryam, tuan-tuan, dalam keadaan orang tak tahu pun yang Siti Maryam ni mengandung. Siti Maryam ni, tuan-tuan, orang kampung tu tahu belaka wanita suci, wanita yang dijaga oleh Allah Ta'ala, yang dijaga oleh pak cik dia ni, duduk beribadah dalam rumah ibadah tersebut. Tahu je, semua orang tahu. Mereka tahu ada seorang wanita yang dijaga oleh Nabi Zakaria, yang ditempatkan di dalam rumah ibadah. Maka bila mana siapa ni masa mengandunglah Siti Maryam, bila mengandung Siti Maryam ni, tuan-tuan, orang mengandung ni perut dia kau lama kau besar, kau lama kau besar, sehari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kau besar, kau besar, kau besar. Maka akhirnya Siti Maryam mengambil keputusan untuk lari daripada tempat, lari daripada mihrab, lari daripada rumah ibadah tersebut, lari ke satu tempat yang lain. Sebab apa? Sebab dia tak mahu timbul fitnah. Dia tak mahu menimbulkan fitnah, tak mahu menimbulkan keburukan pada keluarga dia. Maka dia bawa lari daripada, larikan diri keluar daripada di tempat tersebut, sampailah di satu tempat. Sampai di satu tempat yang jauh daripada orang, maka sampailah masa di mana masa untuk melahirkan. Maka beranaklah Siti Maryam.
Beranak seorang diri di padang pasir jauh pada orang, tak ada bantuan siapa-siapa, mak bidang ke nurse ke tak ada tu, mari seorang diri lagi dinung, meranak seorang diri je. Maka ketika itu Siti Maryam ini berada dalam keadaan kelelahan yang amat sangat, beranak sakit tu, beranak ni sakit, dan juga letih habis tenaga. Maka ketika itu Siti Maryam ni menyandar pada sebatang pokok kurma, lalu Jibril mari. Jibril kata, wahai Maryam, Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk ogeh pokok kurma ni. Pokok kurma tu tahu, pokok batang, pokok kurma, bukan pokok batang pinang kecil macam tu. Pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit tu, besar dia. Allah Ta'ala kata, wahai Maryam, mu ketuk pokok ni, mu goncang pokok ni, maka nescaya akan luruhlah buah-buah kurma. Dah, kita pergi kat pokok kurma pun tuan-tuan, kalau orang tu pernah pergi Madinah kat kebun kurma tu, batang kurma tu besar mana tuan-tuan? Batang kurma tu besar bapak. Dah, macam mana seorang wanita hak baru lepas beranak habis tenaga nak goncang pokok tu. Tapi inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ajar, boleh je Allah Ta'ala nak letak makanan, mak letak tepi Siti Maryam makanan. Nak letak kurma ke buah pear ke boleh belaka tuan-tuan, tapi ni nak tunjukkan apa? Kena usaha dulu sekarang. Dah, usaha dulu sekarang. Allah Ta'ala perintahkan Siti Maryam untuk tepuk pokok tu, goncangkan pokok tu. Kalau ikut logik akan memang ada gegih pun tuan-tuan. Tapi asbab usaha tersebut, nak Siti Maryam ni tepuk pokok tu, gegarkan pokok tu, ogeh pokok tu, maka luruh buah kurma. Buah kurma ni tak luruh tuan-tuan. Kena naik panjat cabut seselah macam buahnya. Tapi asbab ni nak tunjuknya Allah Ta'ala nak ajar kita ni kena usaha tuan-tuan, tepuk pokok tu, luruh buah kurma di sisi Siti Maryam. Maka makanlah Siti Maryam daripada buah tersebut sehinggalah kembali tenaga dia. Bila mana dahaga, Allah Ta'ala alirkan satu anak sungai, dia berdekatan dengan Siti Maryam, air itulah yang dia minum. Maka bila mana segar balik dah, gagah balik dah Siti Maryam, ada tenaga semula dah Siti Maryam, maka air tu pun kering, pokok kurma tu pun mati tu, tak ada. Nah, maka Siti Maryam pun sampai masa dia tahu dah, sampai masa dia kena kembali kepada kampung halaman, kena balik semula, bertemu dengan penduduk masyarakat dia. Maka bermulalah pada ketika itu Siti Maryam balik semula. Orang kampung bisa bangga dah mana Siti Maryam ni hilang ni. Nabi Zakaria pun tak tahu dah anak saudara dia ke mana. Cari tak jumpa. Maka akhirnya sampailah masa Siti Maryam ni balik semula ke kampung. Balik pula tuan-tuan daripada padang pasir dalam keadaan menggendong seorang bayi kecil yang masih merah lagi, nak khabar barunya. Baru lagi Siti Maryam ni beranak, maka baliklah ke kampung halaman. Jadi orang masyarakat ni nampak Siti Maryam masuk dalam kampung. Bila tengok wanita masuk kampung, Siti Maryam masuk, orang suka Maryam balik dah. Tapi bila mana perhati daripada jauh, tengok Siti Maryam sedang memegang sesuatu. Dia ada beza pegang sopik barang shopping dengan pegang baby tu tuan. Dah, maka tengok tu Siti Maryam ni sedang menggendong seorang bayi di tangan dia. Maka ketika itu muncullah macam-macam firasat dalam kepala masyarakat ketika itu. Sudah, apa pula Maryam balik bawa baby. Tak, kalau kita pun gitu juga tuan-tuan. Tak tahu, tak ada surat nikah, tak ada benda, tak ada jemputan kahwin, jamu benda tak ada. Tiba-tiba balik bawa anak. Ni lain macam. Bahkan ketika itu lagi lah, sebab apa? Siti Maryam ni dia anggap wanita yang suci, wanita yang mulia. Mak ayah dia siapa? Orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Pak saudara dia Nabi Zakaria, sepupu dia Nabi Yahya, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Manakah mungkin Siti Maryam ini melakukan perkara yang terkutuk, melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada ketika itu Siti Maryam masuk dalam bandar, habis orang kumung belaka. Habis orang kumum belaka, tanya macam-macam, siapa ayah budak ni, mu buat benda mu gimana gini, macam-macam pertanyaan ditanyakan kepada Siti Maryam. Cumanya Siti Maryam ni tuan-tuan, bila mana dia bertolak balik ni, bila mana dia bertolak balik ni, dia niat dah, aku dak cakap sepatah orang pun, sepatah habuk pun dak cakap. Dia bernazar dah, dia dak akan jawab apa-apa sahaja soalan yang diberikan oleh orang kampung. Sebab apa? Dia tahu dah tuan-tuan, kalau jawab kok mana-mana pun tak ada orang akan percaya. Zaman tu tak ada CCTV, zaman tu tak ada benda-benda yang boleh membuktikan. Sebab balik dia ni bawa seorang baby dalam keadaan lemah, yang dia ni baru lepas beranak. Memang orang tahu dia tu baru lepas beranak. Macam-macam orang kata, mu tak malu ke mu buat benda gini? Mak ayahmu ni orang baik, pak saudara mu orang baik, Nabi Allah, Rasulullah.
Tapi apa kata Siti Maryam? Dia tak kata apa-apa tuan-tuan. Siti Maryam tak jawab sepatah pun ketika mana dikerumuni oleh penduduk kampung dia pada ketika itu. Apa yang dibuat oleh Siti Maryam, dia tak cakap banyak, dia tak kata apa-apa. Yang dia buat hanyalah dalam keadaan gendong baby ni, dia tunjuk kepada baby dia tu tuan-tuan. Dia tunjuk kepada Nabi Isa AS. Bila mana tunjuk ni, fa asyarat ilaih, Nabi Siti Maryam tunjuk kepada anak dia, fa asyarat ilaih, maka Maryam tunjuk ke arah anak dia ni. Lalu orang kampung tanyalah, wahai Maryam, macam mana kami nak cakap ni, baby lagi, kecil lagi ni, budak dalam buaya lagi, macam mana kami nak suruh dia cakap? Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ketika itu, merah lagi, berpaling kepada orang kampung, lalu terus menjawab, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa baby itu dia jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan berikan kepada aku ni kitab, dan Allah taala akan jadikan aku ini sebagai nabi. Maka bila jawab Nabi Isa AS sendiri jawab, baby jawab tuan-tuan, maka masyarakat pun tak kata apa dah. Masyarakat pun tahu dah ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbuktilah kesucian Siti Maryam, jauh daripada fitnah, jauh daripada perbuatan yang terkutuk. Maka bermula daripada kisah itulah tuan-tuan, Nabi Isa AS ini dianggap special oleh penduduk kampung dia pada ketika itu, dan dia membesar menjadi seorang anak yang sangat pintar dan sangat bijak. Ada 4 baby yang bercakap ketika mana masih bayi. 4 baby kisah. Hak setakat saya tahulah, baby yang boleh bercakap ketika mana kecil lagi, masih dalam buayang boleh cakap, ada 4 orang. Dan kisah ni kita sambung kemudian pula lah, insya-Allah. Sebelum masuk kisah Nabi Isa, ada lain kali ada masa, insya-Allah kita akan cerita pula lah mengenai 4 orang baby ni. Kita tahu dah Nabi Isa AS ada 3 baby lagi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bercakap ketika mana masih kecil. Insya-Allah panjang umur, luar rezeki, panjang umur, kita sambung semula lah lepas ni pula, insya-Allah. Jadi rasanya sekadar tu sajalah perkongsian kita pada malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa saya dan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dan kita dimasukkan ke dalam syurganya tanpa sebarang hisab, insya-Allah. Dan moga-moga kita sedang untuk beribadah pada bulan Ramadan yang terdekat ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.